Terima kasih semua. Nampak saya yang panjang kali pun 18 minit, 15 minit macam tu. Jadi saya berharap semua yang hormat bersikap macam tu lah. Saya senang kita banyak yang lain dapat peluang cakap. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butiran 030-200 pelaburan Menteri Kewangan diperbadankan pengeswastaan. Saya nak ucap terima kasih pada Timbalan Menteri rakan saya dari Bacok kerana berada dalam Dewan. Walaupun pegawai bertugas membuat catatan, tapi beza kalau Timbalan Menteri hadir sama. Ada dua bidang tanah milik Pelaburan Hartanah Bumiputera Berhad yang dicadangkan untuk dijual, untuk dimajukan. JKP Sendirian Berhad Datuk Pengerusi ialah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. JKP Sendirian Berhad bertindak selaku agensi pelaksana kepada Majlis Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang, bertanggungjawab membina rumah-rumah mampu milik untuk Bumiputera, dan JKP apabila mendapat tahu Pelaburan Hartanah Bumiputera Berhad ingin menjual tanah iaitu 110.5 ekar di Teluk Kumbar, daerah barat daya Pulau Pinang, dan 6.12 ekar di Bukit Dumbar, daerah Timur Laut. Ini tanah Pelaburan Hartanah Bumiputera. JKP telah pun mengangkat permohonan kepada pihak kerajaan untuk dibenarkan mereka membeli tanah ini. Mereka bercadang untuk membina 2,410 unit rumah mampu milik. Walau bagaimanapun saya dipahamkan JKP Sendirian Berhad tidak mendapat kebenaran daripada pihak kerajaan untuk membeli tanah ini bagi maksud membina rumah mampu milik. Dari segi rekod Datuk Pengerusi, JKP Sendirian Berhad ini telah berjaya membina 14,728 unit rumah di atas tanah seluas 540 ekar. Itu yang lepas. Dan sekarang 16 projek sedang berjalan. Kalau siap semua, tambah lagi 1,121 unit rumah. Tapi bila mereka kemukakan permohonan untuk beli tanah ini yang dimiliki oleh Pelaburan Hartanah Bumiputera, saya dipahamkan bahawa mereka tidak mendapat kebenaran. Jadi mereka tak dapat teruskan hasrat untuk membina lagi 2,410 unit rumah. Saya ingin tahu apakah alasan yang diberikan oleh kerajaan untuk tidak membolehkan JKP Sendirian Berhad membeli tanah dan seterusnya membangunkan rumah mampu milik di Pulau Pinang ini. Di bawah butiran yang sama Datuk Pengerusi, disebut oleh rakan-rakan saya ramai sebelum ini, laporan Ketua Audit memaklumkan keuntungan syarikat-syarikat GLC kerajaan kita ni menurun sebanyak 13.4%. Dan hanya 23 syarikat yang dapat untung sebelum cukai daripada 47 syarikat GLC yang telah diaudit. Dan daripada 23 yang untung sebelum cukai ini pula, hanya 10 saja yang bayar dividen kepada kerajaan. Yang kalau kita banding, apa kelebihan syarikat JLC kalau kita banding dengan syarikat swasta yang lain? Kita banding misalnya MAS JLC, banding dengan AirAsia, Celcom banding dengan Digis, Maybank banding dengan Public Bank. JLC ni dia dapat dari segi peluang dia lebih baik. Dari segi kemudahan dana, kerajaan selalu tolong. Tapi bila berniaga, dia tak boleh nak bersaing dengan syarikat-syarikat swasta dalam bidang yang sama. Kemudian tak mampu pula untuk bayar dividen. Jadi saya ingin mendapat reaksi daripada pihak Kementerian Kewangan. Pelbagai strategi telah diatur untuk memulihkan prestasi JLC ini supaya dia boleh menjadi satu sumber pendapatan kepada kerajaan. Tapi melihat dari sudut laporan-laporan yang dibuat oleh pihak yang berautoriti seperti laporan Ketua Audit ni, nampaknya prestasi itu masih pada tahap yang tidak boleh dibanggakan. Butiran 95,000 Datuk Pengerusi ialah One Malaysia Development Berhad.
Saya ingin mendapat penjelasan kementerian. Baru-baru ni 1MDB dia beli aset penjana bebas dalam kumpulan Tanjung, seperti Pahlawan, Panglima, Powertech. Dan daripada laporan akhbar kita diberitahu dia membayar 8.5 bilion. Kita tahu penjana bebas IPP yang dibeli oleh 1MDB ini adalah dari batch pertama, kumpulan pertama. Maksudnya tempohnya tu dia dah nak tamat sekitar tahun 2016. Jadi tinggal 4 tahun lagi dan 1MDB bayar 8.5 bilion. Satu jumlah yang besar. Apa rasionalnya? Sedangkan tempoh konsesinya itu tinggal lagi 4 tahun. Jadi yang saya ingin tahu ialah dua perkara. Pertama, bagaimana MDB membiayai pembelian sebesar itu. Yang kedua, berapa lama sebenarnya kerajaan bercadang untuk melanjutkan lagi tempoh konsesi apabila ianya dibeli oleh 1MDB. Ya. Bukan sekadar dia membeli dari kumpulan Tan Sri Ananda, dia juga membeli Mastika Legenda Sedang Berhad milik Genting Berhad. Satu lagi IPP generasi pertama dengan nilai yang dilaporkan media 2.55 bilion. Sekali lagi, tempoh konsesinya sudah hampir berakhir. Saya juga ingin tahu berapa lama tempoh sambungan konsesi yang diperolehi oleh 1MDB apabila dia membeli daripada kedua-dua syarikat IPP ini yang sudah nak tamat tempoh. Rakan saya tadi dari Batu Gajah dan Tangga Batu turut membangkitkan di bawah butiran 021000 AWK Datuk Pengurusi. AWK ni setiap kali kita bahas peringkat tengkuasa, Timbalan Menteri tentu ingat, mesti berbangkit. Ya, dia dah jadi macam black hole of Calcutta. Lagi banyak kita curah duit, kita tak nampak penghujungnya. Tahun lepas kita diminta meluluskan 225 juta. Tahun ini Dewan diminta meluluskan lagi 200 juta anggaran untuk tahun depan. Di satu sisi laporan ketua audit kata IWK terus mengalami kerugian. Masalahnya apa sebenarnya? Saya minta Timbalan Menteri boleh bagi sedikit update. Idea asal apanya, silapnya kat mana? Model perniagaannya ke yang tak boleh bertahan? Ya, kalau kita fikir memang dulu asalnya Tan Sri Vincent Tan. Kemudian berlaku peralihan 2-3 tangan. Akhirnya kerajaan ambil. Dan kerajaan terus membuat suntikan. Tapi yang berlaku adalah perniagaan ini terus mengalami kerugian dan kita terpaksa berbelanja 200 juta lebih. Subsidi gula 200 juta lebih juga. Bila kita tarik 200 juta subsidi gula, gula naik 20 sen. Tapi 200 juta ni terus kita terpaksa bagi pada AWK dalam keadaan modal perniagaan yang tak boleh bertahan. Soalannya adalah sampai bila? Ataupun bolehkah kerajaan berkongsi sama masalah yang sedang dilalui oleh AWK sebagai satu daripada syarikat milik kerajaan? Macam jelas sikitnya. Cakap tani. Ya, silakan. Terima kasih Tuk Musi. Macam apakah macam berpendapat bahawa kalau IWK ni saban tahun mengalami kerugian, bolehkah macam cadangkan supaya peranan ini dikembalikan kepada PBT? Kerana selama ini pun PBT lah dah buat kerja long, cerita ayak jamban ni semua PBT saja. Kenapa harus kita korporatkan dan bagi duit, lepas tu rugi, lepas tu bagi duit? Ada orang buat duit kot atas tu ayak ni. Jadi nak tanya macam mana? Kalau bagi balik saja kat PBT dan bagi duit kat PBT untuk selesaikan masalah ini. Terima kasih. Pengurusi, terima kasih rakan saya Macang. Itu yang saya ingin bertanya tadi kepada pihak kementerian. Apakah idea untuk mengembalikan semula peranan ini balik semula kepada pihak PBT itu ada dalam pertimbangan kerajaan? Asalnya memang dibuat oleh PBT. Tapi apabila sektor swasta mencadangkan bahawa mereka boleh buat lebih baik, lebih kemas, lebih efektif, membantu kerajaan dan perkhidmatan lebih baik, menyenangkan rakyat, maka kerajaan membenarkan.
Tapi separuh jalan, ternyata syarikat swasta itu angkat bendera putih. Mereka keluar. Tapi mereka keluar tak mengalami kerugian. Ada satu buku di perpustakaan parlimen kita yang dibuat kajian mengenai masalah IWK ni. Ya, saya baca buku tu dan saya tengok bahawa masalahnya sudah bertimpa-timpa dan sekarang kerajaan terpaksa menanggung. Apakah cadangan yang diberi oleh rakan saya tadi daripada Sungai Petani itu, sebab ianya nampak macam tak ada titik penghujung. Datuk Pengerusi 030-300 kawalan dan pemantauan. Ini isu baru-baru ni Bank Negara serbu syarikat emas ni. Datuk Pengerusi ya. Geneva apa ya. Dan saya tengok dalam laman web Bank Negara, Bank Negara pun sedang perhati, sedang observe banyak lagi rupanya syarikat-syarikat yang bergerak di atas berasaskan pelaburan emas ni. Ya. Saya tengok dalam laman web tu ada disebabkan oleh aktiviti tanpa lesen atau pelaburan emas yang tak dapat kebenaran daripada Bank Negara. Ada Asia Properties Sdn Bhd, ada CGF Fine Metal, ada Eagle Aeronautics, ada Global Peace Loving Family, ada Green Million, ada Public Gold, ada Royal Gold, ada Urus Tabil, ada SGFM. Banyak Yang ini dalam laman web Bank Negara, dia kata dia sedang pantau, sedang tengoklah. Yang Bank Negara serbu tu baru satu. Jadi isu yang saya nak minta penjelasan ialah kalau kita semak Akta Bank dan Institusi Kewangan 89 itu, memanglah syarikat-syarikat terbabit ni perlu mendapat perakuan bertulis daripada Bank Negara sebelum menjalankan aktiviti itu di negara kita. Tapi apabila terbukti bahawa syarikat-syarikat ini telah membuat aktiviti pelaburan, orang ramai Datuk Pengerusi dia diberitahu bahawa melabur dengan instrumen emas ni untung sebab harga emas ni logam yang paling stabil. Jadi yang kita harapkan adalah aspek pemantauan dan kawalan daripada institusi Bank Negara. Jadi antara bila serbuan berlaku, dia menimbulkan keresahan di kalangan pelabur-pelabur awam ni, orang ramai. Jadi bagaimana sebenarnya kementerian boleh memberikan penjelasan tentang perkara ini. Yang terakhir daripada ucapan saya Datuk Pengerusi ialah syarikat prasarana ni ada syarikat Menteri Kewangan diperbadankan. Saya baca laporan audit tahun 2008, ini antara 3 syarikat yang mempunyai tanggungan liability yang terbesar, 7.71 bilion. Tapi baru-baru ini syarikat prasarana ni dia membuat tawaran tender untuk projek Ampang LRT dan dia telah melantik syarikat perunding kejuruteraan yang terkemuka iaitu Halcro dan telah menapis syarikat-syarikat yang masuk bidaan. Apabila syarikat perunding kejuruteraan yang dilantik oleh syarikat prasarana itu kemudiannya mengemukakan laporan, maka pengarah urusan kumpulan prasarana Datuk Syahril Mokhtar telah tulis surat pada Kementerian Kewangan bertarikh 12 Disember 2011 memaklumkan hasil penilaian bidaan kepada Jawatankuasa Perolehan Menteri Kewangan yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat dari Pekan, Tambun dan juga Ketua Setiausaha Perbendaraan. Dan bila kita teliti laporan prasarana kepada pihak Kementerian Kewangan, tidak ada kelebihan langsung kepada syarikat Josh Ken yang dapat projek ini. Dia kata syarikat Josh Ken mengikut jawatankuasa bidaan dan oleh laporan perunding kejuruteraan ini maklumkan syarikat ini tidak memahami kehendak teknikal projek. Syarikat ini tidak ada keupayaan mengendalikan projek. Syarikat Josh Ken ini dirumuskan tidak mampu meyakinkan perunding bahawa mereka mempunyai kepakaran menjalankan projek secara sistematik dan disokong oleh sistem audit projek yang memuaskan. Syarikat Josh Ken didapati tidak pernah mengendalikan projek besar, tak ada pengalaman berbanding syarikat lain.
Kemudian tidak pernah juga terlibat dalam projek membabitkan rail atau LRT. Syarikat George Kent juga dirumuskan berada di tempat ketiga tercorot dari segi kemahiran, dari segi pengalaman teknikal. Markah yang diperolehi lebih rendah dari purata markah keseluruhan pembida. Itu semua dilapor dalam laporan syarikat prasarana yang melantik syarikat kumpulan perunding Helcro yang membuat rumusan bahawa panel penilai teknikal tidak yakin George Kent boleh mengendali projek dengan jayanya. Dan ditandatangani jawatankuasa perolehan Kementerian Kewangan itu, tanda tangannya adalah Pekan, Tambun dan Ketua Setiausaha Perbendaraan. Ada seorang lagi pegawai perempuan yang tak hadir dalam mesyuarat itu. Tanda tangannya menunjukkan bahawa yang berjaya mendapat projek Ampang LRT bukan syarikat George Kent. Tapi bila keluar letter of award, dapat kepada syarikat George Kent. Jadi bolehkah Timbalan Menteri atau Kementerian Kewangan pada masa penggulungan memberikan kepada Dewan jawapan bagaimanakah ketika laporan oleh perunding kejuruteraan yang dilantik oleh syarikat prasarana, syarikat Menteri Kewangan diperbadankan ini. Kemudian jawatankuasa perolehan Kementerian Kewangan pun kata syarikat George Kent tak menang, tak dapat. Markahnya rendah, pengalaman tak ada, keupayaan keuangan juga tak ada. Anehnya, bila surat award dapat kepada syarikat ini. Ini perkara yang memerlukan pihak Kementerian Kewangan memberikan penjelasan secara lebih bertanggungjawab, dan kita akan tekun mendengar dan meneliti jawapan-jawapan itu. Datuk Pengerusi, saya ucapkan terima kasih.